السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan kurniakanlah kepada kami rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan ya Allah, terimalah segala amalan yang telah kami kerjakan. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Ya Allah, Engkau berikanlah bantuan, pertolongan juga kemenangan kepada umat Islam. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, Engkau turunkanlah bantuan, pertolongan dan kemenangan buat saudara kami di bumi Palestin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan, yang dirahmati Ayahanda Tuan Imam yang bertugas, Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh staf kepimpinan jawatan kuasa pentadbiran masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat, pimpinan di peringkat tempatan, seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan, ayah-ayah, para jamaah muslimin, para tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu salat fardu maghrib, dan juga tetamu-tetamu majlis ilmu, majlis taman-taman syurga, yang mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua dirahmati, diridai, dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Marilah tuan-tuan, sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah,
pertama dan selama-lamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik serta inayah, dengan keizinan dan limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tuan-tuan. Dan tentunya segala limpah kurnia, segala nikmat pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba menghitung nikmat yang kami, yakni Allah, berikan, pasti dan pasti kamu tidak dapat menghitungnya. Cukup banyak, tuan-tuan. Yang paling penting sebagai seorang hamba ialah bukan yang kita menghitung nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, tetapi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala ialah mensyukuri. Sebab itu kita sebut di awal tadi, iaitu kita kena syukur. Kita kena memperbanyakkan ucapan syukur Alhamdulillah. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, kami akan tambah nikmat kami. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri, yakni mengkufuri nikmat kami, kata Allah, maka kami sediakan azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih panjang umur sampai ke waktu ini. Mudah-mudahan panjang umur dengan keberkatan. Dalam arti kata yang lain, Allah Ta'ala bagi kita panjang umur ni dalam keadaan kita dapat melakukan banyak kebaikan. Kita dapat melakukan berbagai kebaikan dalam kehidupan kita. Dapat mari masjid ini pun salah satu bentuk kebaikan. Dapat solat berjemaah, satu bentuk kebaikan. Duduk dalam masjid, dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu ini adalah merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Siapa nak bagi, tuan-tuan? Adakah orang nak bagi? Tetapi yang bagi adalah Allah Ta'ala, kurnia daripada Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sangat masyhur, kita selalu dengar hadis ini dibaca oleh guru-guru kita. Nabi SAW beritahu, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa-siapa yang bila Allah Ta'ala kehendak pada dia, Allah Ta'ala nak bagi pada dia khairan, kebaikan. Dengan jelas Nabi sebut dalam hadis, man yuridillah. Bila Allah Ta'ala kehendak nak bagi pada hamba ni, bagi apa? Bihi khairan, dengannya, padanya kebaikan. Bukan orang yang nak bagi, bukan kita yang bagi kebaikan pada siapa-siapa, atau mana-mana pihak yang bagi kebaikan pada kita. Tapi Nabi kata Allah yang nak bagi kebaikan. Bagaimana caranya, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak bagi kita ni boleh buat kebaikan, jadi orang baik. Nabi kata yufaqihu fiddin. Dengan cara Allah Ta'ala bagi kita reti, dengan cara Allah Ta'ala bagi kita faham urusan agama. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kita faham ilmu agama. Nak buat satu-satu bentuk kebaikan tu, kalau kita tak tahu macam mana nak buat, maka dengan kita mengetahui dan kita mengerti,
maka kita akan buat kebaikan tersebut. Tapi kalau tak tahu, belum tentu lagi nak dapat buat. Ataupun mungkin tahu, ini satu hal lah. Tahu tapi tak buat, maka berdosa orang yang tahu. Orang yang tak tahu, maka dia juga dikira berdosa pasal dia tak tahu, dia tak ngaji, dia tak menuntut, dia tak belajar. Kita yang tahu tapi tak buat, tak mengerjakan, maka kita lebih berdosa daripada orang yang tak tahu, orang yang jahil. Maka penting di sini tuan-tuan, kita menempatkan diri kita, mengambil bahagian, turut serta dalam majlis-majlis ilmu, program yang disusun oleh pihak masjid, khususnya di peringkat masjid qaryah kita, masjid di kampung kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, di situlah turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah akan turun untuk melindungi kampung kita ni, memelihara kampung kita daripada sebarang bala bencana, musibah dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita meneruskan kuliah kita yang kali kedua bagi bulan ini. Kita menggunakan kitab pengajian 40 hadis penawar hati, yang mana insya-Allah malam ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-26. Baru-baru ini kita telah selesai membaca hadis yang ke-25, dan malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-26 insya-Allah. Muka surat 73. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-26, hadis berkenaan dengan tajuk kenapa hati menjadi keras. Itu tajuk bagi hadis kita malam ini. Kenapa hati menjadi keras. Kita lihat terlebih dahulu hadis Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqsirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalam bighairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi atau kama qala. Al-hadis rawahu al-Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam At-Tirmizi salah seorang ulama hadis, muhaddithin, yang beliau juga turut menghimpunkan hadis-hadis sahih. Tapi yang paling masyhur, paling terkenal bila kita sebut hadis-hadis sahih ini, yang banyak menghimpunnya iaitulah Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Tidak hanya mereka berdua tuan-tuan, sebaliknya ada lagi beberapa orang ulama hadis, ahli hadis, yang mereka turut menghimpunkan hadis-hadis sahih dan mereka membukukan di dalam kitab sahih mereka sendiri. Termasuklah Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab sahih beliau, iaitu Sahih At-Tirmizi. Baik, daripada hadis yang kita dengar tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, menceritakan kepada kita daripada Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi beritahu dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sampaikan kepada para sahabat, sewaktu mana hadis ini Nabi ucapkan, Nabi sebutkan, Nabi sampaikan tuan-tuan, siapa yang mendengar hadis-hadis ini, maka ketika itu ialah para sahabat yang mendengar setiap daripada sabdaan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan semua para sahabat.
Sebab tu sahabat yang dengar dia dapat hadis daripada Rasulullah. Mana tak dengar tak dapat. Nah, ada sahabat dia dengar dia dapat hadis ni. Sahabat ni dengar sabda Nabi dia dapat hadis ni. Jadi masing-masing para sahabat itu mereka mengumpulkan hadis-hadis sabdaan Rasulullah dan yang berbagai-bagai. Ada dengar yang sama, hadis yang sama, tetapi riwayatnya lain. Nah, riwayatnya berbeza sedikit. Baik. Maka saya kata Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la tuqsirul kalam bi ghairi zikrillah. Janganlah kamu memperbanyakkan percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Nabi yang kata. Nah, malam ni kita ambil ingatan bersama tuan-tuan. Kita jadikan sebagai satu peringatan daripada Nabi buat umat. Yang mana Nabi kata, la tuqsirul kalam, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan. Jangan banyak cakap. Ni ustaz ni banyak cakap. No? Tuan-tuan mengajar nak kena banyak cakap tuan-tuan. Kalau mengajar tak banyak cakap, nah, tuan-tuan pun nak dengar apa kan? Main cakap satu dua patah dah. Baik tu saya dengar. Jadi bila mengajar ni tuan-tuan tak dapat lari daripada percakapan yang banyak. Nah, menggunakan suara, menggunakan kata-kata yang banyak keluar. Tetapi menjurus kepada penyampaian ilmu. Bukan hak kita cakap tu yang keluar cakap banyak ni, hak cakap kosong. Cakap yang kita kata apa? Cakap merapu. Cakap hak yang tidak ada faedah. Bila kita buat majlis ilmu ni tuan-tuan, kita nak suruh guru kita ni cakap berkenaan ilmu. Kerana orang hak mai dengar ni nak cari ilmu. Kalau tok guru mai cakap benda hak tak ada faedah, hak yang mai dengar ni nak boleh faedah apa? Kan? Sebab tu dalam kuliah-kuliah ni, khususnya kuliah-kuliah tuan-tuan, kita bersandarkan kepada kitab. Kalau tak ada kitab, saya pun tak ada ilmu nak cakap. Nah, ada bolehlah nak ni, tapi dia kena prepare banyak lagi lah. Nak apa bahan-bahan nak kena rujuk dan sebagainya untuk dikongsikan kepada jemaah. Tapi bila kita ada kitab ni tuan-tuan, kita rujuk terus pada kitab. Sandaran kita, contoh kata malam ni, apa kitab ni kita guna? Malam ni kita fokus kepada hadis apa? Kita nak bincang pasal hadis ni. Balik lagi, kita nak buat balik pengetahuan, kefahaman ialah berdasarkan hadis ke-26. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi kata jangan kamu memperbanyakkan percakapan. Nah, dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita tak dapat lari daripada apa? Banyak cakap. Nah, sehari ke sehari ni sampai ke hari ni tuan-tuan. Lagi mulut ni Allah Ta'ala bagi boleh cakap. Betul tak? Betul tak? Kita nak cakap, kita nak cakap. Tinggal lagi ada orang dia jenis orang cakap, ada hak jenis tu ada hak jenis suka cakap. Nah, ramah. Ramah tak apa, seronok juga tuan, ada hak jenis ramah. Kalau semua jenis, nah, senyap, nah, senyap, tak mau menyembang, nah, tak seronok lah. Ada jenis hak ramah ni tak apa tuan-tuan. Nah, rajin sembang, tanya khabar, kan? Tak apa. Cuma yang dikatakan memperbanyak bercakap ni ialah bercakap dalam hal-hal yang tidak mempunyai faedah. Nah, tuan-tuan minta maaf lah. Bila kita kata banyak bercakap benda yang tak faedah ni, dia ada pot-pot dia ada tempat-tempat dia. Nah, saya kalau sebut kedai-kedai kopi ni, geng-geng kedai kopi marah pula saja.
Tapi banyak lah betul lah. Tapi bukanlah semua tuan-tuan lah. Sakit tuan-tuan marah kat saya pula. Bukan semua. Ada yang duduk di kedai kopi tu dia bincang high mega tuan-tuan, high business. Itu high keduniaan lah. High mega ni, high business ni, high dunia. Tak apa lah. Dia nak sembang di masjid, dia kata tak boleh. Tak bagus juga. Sembang di masjid, dia kata sembang di kedai kopi. Habislah sejam, 2 jam. Ada yang tak sembang bab mereka. Bukan geng-geng yang buat bisnes ni. Nah, ni memang geng hari-hari nak cari dia, duk ada di kedai kopi. Nah, kaki kedai kopi. Boleh minum kopi, teh di rumah tapi tak minum. Nah, dia jenis minum minum teh, minum kopi di kedai. Takkan minum saja kan? Minum saja. Tuan, satu gelas besar ni. Nak gelas tukar kecoh tu, tukar order tu dia tanya, nak minum gelas kecil tak gelas besar? Kalau gelas kecil balik awal. Gelas besar, 1 jam. Pejam kecil tu pun habis. Nak sembang tak habis kan? Dia kata, order. Tak apa, aku belajar. Nah, tak apa order, aku belajar. Panjang cerita. Tuan-tuan dia rahmati Allah. Biasalah tu cerita sembang-sembang ni, kita ni semua kaki sembang. Jumpa kawan ni sembang, jumpa orang ni sembang kan? Cuma dalam sembang kita tu, percakapan kita tu kebanyakannya tuan-tuan yang dirahmati Allah ni tak, kita jangan nak nafikan lah tuan-tuan, benda realiti tu berlaku ni kita dah buat ni, termasuk saya, iaitu kita banyak sembang hak kata kosong, benda tak ada faedah. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa banyak di kalangan kita, termasuk saya, bila kita jumpa kawan kita, jumpa orang kampung, siapa-siapa, adik-adik, hak yang kita sembang tu, kita sentuh berkenaan dengan soal agama, soal kematian, soal akhirat, soal amal ibadah. Ada tak? Kita jumpa siapa-siapa, kita buka cerita. Jom kita muzakarah. Sekali lepas isyak kan, sigah dia jom kita muzakarah malam. Sembang muzakarah, kawan pokoknya hidup. Duk teduk muzakarah. Dia kata boleh kataan ni di masjid, kata sejak di masjid ni. Tuan-tuan, sama ada kita pernah buat, jarang-jarang ataupun tak pernah langsung. Bukan tak mahu saya nak sembang bab-bab ni. Kami ni mula buka sekali orang duk pelik. Orang kata kita ni lagu nampak gaya macam ustaz. Tak, bukan ustaz, aku baru nak ustaz. Nah, tak apa, kita sembang sikit-sikit. Walaupun kita bukan ustaz, kita sembang antara kita. Muzakarah, kata muzakarah tu apa? Perbincangan. Bincang atas dasar apa? Kalau kita gini tak ada ilmu, tak apa. Tapi hak kita bincang ni, kita bincang soal contoh muhasabah. Kita muhasabah, kita umur kita tanya lagi kawan-kawan kita ada umur apa kan? Kita ada umur apa? Geng dia kata. Kita ni kira rumah kita pi, kubur kita mai. Sambil-sambil minum dan kena rokok awal kan? Dia sembang bab. Ini muzakarah. Tak apa. Sembang lagu ni, okey. Yang boleh mengingatkan kita dan orang yang ada waktu tu ingat kepada apa? Ingat kepada Allah. Tapi kalau sembang benda hak kosong, tak ada faedah ni, dia tidak membawa hati kita ingat kepada Allah. Bincang hari macam mana? Boleh duit apa lagi? Orang ni macam mana? Meninggal, okey. Macam mana? Pergi jalan mana ni? Satu Ahad. Dia tak bawa kepada ingatan kepada Allah, tapi lebih kepada bersifat ingat dunia. Okey, tuan-tuan, itu yang banyak berlaku saya katakan. Nabi kata selain untuk berzikir kepada Allah. Apa maksud berzikir? Iaitu mulut ini dia tak banyak cakap, dia kurang bercakap, dan tak cakap langsung tu. Dia sampai tak sembang apa. Orang kata, bagusnya macam malaikat. Orang pergi salam pun tak jawab.
Nah, kalau korang pun jawab kan, bagi salam, hak tu dia jawab salam, oh, waalaikumsalam. Tanya habak, dia tak jawab dah. Apa habak? Nah, dia jawab salam tadi kan. Orang tanya apa habak, apa cerita lagu mana kan? Dia tak cakap. Mulut dia kira duk zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, betul tak? Nak jadi lagu tu bukan senang tuan. Dia banyak membasahkan lidahnya dengan apa? Zikrullah, zikir. Ataupun kalau tidak dengan zikir tuan-tuan, tadi kita sebut di mana mulut ini dia bercakap juga, tapi dia bercakap percakapan yang ke arah ingat kepada Allah. Ini juga dianggap sebagai zikir. Faham tak? Ni kita majlis ilmu ni juga ulama kata apa? Termasuk dalam majlis zikir, majlis zikrullah. Waktu bila zikir, mau baca kitab, tengok kitab dengan ustaz cakap. Ini juga kata ulama termasuk dalam majlis zikir, di mana majlis kita duk cakap tentang soal agama, soal ingat pada Allah, ingat pada Rasulullah, ingat pada kematian, ingat soal apa? Akhirat, ibadah dan sebagainya. Dia ada satu hadis tuan-tuan, bila mana Nabi SAW kata, Nabi kata rawdatan min riyadil jannah. Nabi kata, nak tak kamu tahu taman di antara taman-taman syurga? Nabi tanya kat sahabat. Sahabat kata, apa dia? Taman daripada taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi, ada di atas dunia. Cerita taman syurga di akhirat itu dalam syurga. Tapi cerita yang ada atas dunia ni, yang ni tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Sahabat pun waktu tu bila Nabi tanya, mereka pun tak tahu. Weh, atas dunia ni ada taman syurga. Nah, ingatkan dunia semata-mata. Ada taman daripada taman-taman syurga. Nabi lalu kata, ketahuilah kamu, taman daripada taman-taman syurga yang ada di atas dunia ini ialah majlis zikir, di mana ada orang atau mana kumpulan dia bentuk halaqah ke apa, dia berzikir. Ahli-ahli tarikat dan ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, kan? Mereka ni geng-geng rajin berzikir. Kalau di belah-belah Arab tuan-tuan, majlis zikir ni jadi majlis yang biasa. Tapi masjid-masjid kan, masjid-masjid mereka jamek-jamek. Di Arab dia panggil jamek-jamek ni maksud merujuk kepada masjid lah. Masjid yang mendirikan solat Jumaat. Biasanya dia buat majlis zikir waktu bila? Lepas subuh atau lepas maghrib, kalau tak ada pengajian, tak ada kelas kuliah macam kita ni, dia buat majlis zikir. Buat bulatan ke ataupun semua duduk keliling ramai ni, dia zikir, pegang tangan, nah, ataupun pakai kapit tangan ni, nah, sambil zikir. Slow sambil dia rancang. Dia ada satu khalifah, ada ketua, ada tekong ni. Saya waktu mengaji di Syria dulu, di Syria ni banyak tuan-tuan, dan majlis zikir. Kita duduk di Malaysia, kita kata tak jumpa lah, bukan tak jumpa, jarang jumpa lah. Tapi di sana, kita kata sering pada majlis ilmu, majlis zikir. Nah, dia duduk, nak sakit, teroncat, sebagainya. Dalam masjid, kita kalau buat, orang pelik, besar buat, besok dalam Jumaat, baca Yasin, malam lain dia kuliah, itu. Nah, malam tak ada kuliah, zikir di luar. Nabi kata taman-taman syurga itu ialah majlis zikir. Dan ulama kata majlis ilmu ni termasuklah. Nabi tak kata majlis ilmu, tapi ulama kata, pandangan ulama kata majlis ilmu ni juga termasuk taman-taman syurga, termasuk dalam majlis zikir. Itu yang kita dengar guru-guru kita kata apa? Kuliah majlis ilmu termasuk taman-taman syurga. Nah, tapi kalau tu cakap tidak ada kenal-kenal dengan Allah, dengan Nabi, dengan kematian, dengan akhirat, dengan amal ibadah, maka dia tidak jadilah taman-taman syurga. Taman-taman syurga ni menenangkan. Duduk dalam masjid pun dah jadi tenang. Duduk dalam majlis ilmu ni,
Ingat kepada Allah menjadi ketenangan pada kita, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jangan banyak bercakap selain untuk berzikir kepada Allah. Tetap nak jadi zikir saja tak cakap langsung, payah. Cerita dia bukan mudah. Nah, cuba try esok, cuba buat tengok. Nah, mulut dia nak cakap. Nah, cuba mulut senyap tengok satu hari esok, puasa satu hari esok, so cakap apa? Zikir ya, pada bangun tidur sampai lah, nak boleh tidur pula. Cuba buat try tengok esok sehari, cuba. Nah, jadi cakap juga, zikir juga, tuan-tuan. Cakap tu korangkan. Dalam hadis yang ada, kalau kita jumpa tuan-tuan, Nabi kata tak ada keperluan nak cakap senyap. Nabi kata lebih baik diam daripada bercakap. Kalau takut dibimbangi yang kita cakap banyak tu, yang kosong tu, tak ada faedah tu, yang tu nak kena tanya balik dengan Allah Ta'ala. Nak cakap habis pasal apa nak kena tanya? Kita fikir guru kita duk ajar, kita duk cakap banyak tak ada apa faedah, yang kosong ni, so nak kena tanya balik. Apa pasal nak kena tanya balik? Pasal dia berkait dengan masa berjalan, 1 saat, 1 minit, habis 1 jam, cakap kosong. Allah Ta'ala nak tanya balik sebab masa tu hak dia. Dia punya. Dia bagi kita pinjam. Tiba-tiba kita pinjam, kita guna kepada perkara yang tak ada faedah, iaitu cakap kosong. Bayangkan, kalau 5 tahun, 10 tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun dah kita ada buat kerja cakap kosong, kan? Nak buat habis masa lagu tu, besok dia nak jawab Allah. Nampak tak? Jadi kalau orang faham, dia kata, sedap lah. Lepas ni tak mau pergi dulu lah. Nah, tak mau pergi lepak-lepak lah. Kalau pergi pun sat, habis sekelas ni, kira start betul, kira nak balik. Tak mau, nak balik macam orang. Kan? Aduh, bukanlah salah, bukan. Bukan, tuan-tuan jangan tak pergi esok ni, kata Ustaz Soleh tak pergi dah. Jangan buat kelab ketua lagi tu. Pergi tu tak salah, tuan-tuan. Nah, orang berniaga pun kita support perniagaan ya. Tak apa, tetap teruskan tuan. Nah, dah biasa dah kita minum ni, tak apa. Cuma jangan menghabiskan masa yang terlalu panjang, terlalu banyak di kedai kopi. Nah, di pot lepak. Kalau tidak di kedai kopi, dia ada pot lepak lah tempat. Ada pondok ke mana kan. Tengok apa ni, dalam kampung ke, dalam hutan ke. Tu lagi syok. Ada pula geng ketum. Nah, ada pula bawa main rian, bawa main apa lah kan. Lagi syok. Itu semua tuan-tuan nak kena tanya oleh Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, kata Rasulullah, adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Tuan-tuan, tajuk kita, kenapa hati menjadi keras? Hadis malam ni menjadi petunjuk dan jawapan kepada kita semua, tuan-tuan. Nabi kata apa? Maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Punca hati jadi keras ni pasal apa? Terlalu banyak cakap. Korang zikir. Zikir korang banyak cakap kosong, cakap benda tak ada faedah, menyebabkan hati manusia jadi keras. Betul. Siapa kata? Rasulullah kata. Dan Nabi kata lagi, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang berhati keras. Orang yang jauh daripada Allah, hubungannya jauh daripada Allah, nah, kerana hatinya yang keras. Betul. Pakat-pakat cek hati masing-masing, tuan-tuan. Bukan kita nak cek hati orang, cek hati kita, muhasabah terhadap hati kita. Hati ni, tuan-tuan, kita ada baca kitab-kitab tasawuf. Saya pun lebih mengajar kitab tasawuf ni, tuan-tuan. Antara kitab tasawuf, tuan-tuan, di alam Melayu Nusantara ni, yang dikarang oleh ulama Melayu Nusantara yang famous, yang masyhur, iaitu kitab Penawar Hati, karangan Syekh Abdul Qadir Mandiri. Kita ni 40 hadis Penawar Hati, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Yang satu lagi tu kitab tasawuf, kitab Penawar bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandiri, Mantelik.
Dia cerita tentang dalam syarat dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu apa Ustaz? Ada orang yang tak tahu ilmu tasawuf ni ilmu apa. Ilmu hati, ilmu nak baiki hati, ilmu nak repair hati tuan. Bila dah repair, nak perelok balik hati. Pasal apa nak kena perelok? Pasal kita ni tunggu masa nak balik jumpa Allah. Betul tak? Bila nak balik jumpa Allah ni, Allah Ta'ala bukan nak tengok rupa paras kita. Allah Ta'ala bukan nak tengok ketinggian saiz badan kita ke apa, reta benda kita, pangkat kita, duit ringgit kita. Tapi Allah Ta'ala nak tengok ialah dalam kitab penawar bagi hati dan dalam hadis Nabi menyatakan Allah Ta'ala Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada suwarikum, rupa paras kita ni, nah, penampilan kita, fizikal kita ni, Allah Ta'ala tak ada tengok hang tinggi ke rendah ke, handsome ke cantik ke, muka tak lawa ke, hitam ke putih ke, kaya ke miskin ke, orang duduk atas ke duduk bawah ke, tak ada tengok. Tengok siapa dia? Manusia yang tengok, Allah Ta'ala tak tengok semua. Dia ada beberapa riwayat tentang hadis yang saya sebut. Hadis ni lebih kurang sebab ada riwayat lain. Ada riwayat lain yang Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu dan wa absyarikum, dan juga bentuk badan kamu. Ada orang kurus, ada orang gemuk, ada orang tough kan, sadu. Nah, badan dia tu kemah. Macam kita ni, perut ke depan kan? Tak lawa. Tak lawa tu tak beza orang kurus helok tak lawa. Kita tengok tak lawa kan? Allah Ta'ala dia bukan tengok kurus ke gemuk pergi hang. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah Ta'ala nak tengok daripada kita ialah hati kita. Silakan azan. Surat. Tak tanah saya kita sambung balik insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi biar kita untuk habiskan perbincangan hadis kita malam ni. Baik. Tadi saya baca hadis yang mana Nabi kata apa? Walakinnallaha la yanzuru ila qulubikum. Yang mana Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa barat, kepada saiz badan kita, tuan-tuan, ketinggian kita dan sebagainya yang lain. Tetapi yang Allah Ta'ala nak pandang kita apabila kita balik nanti bertemu Allah. Kata Nabi SAW, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala nak pandang hati kita. Bayangkan tuan-tuan, kita balik bertemu Allah dalam keadaan hati kita kerah. Dan kerahnya hati kita ni tuan-tuan, adakah Allah Ta'ala nak pandang, nak terima kita ni sebagai hamba dia? Sedangkan Allah Ta'ala cipta kejadian asal hati kita ni tuan-tuan dalam keadaan apa? Elok. Elok ni maksudnya dia tak kerah. Bukan asal terus kerah tuan-tuan. Ada tak budak riwak tuan-tuan, lahir dia, nah, anak-anak main dunia ni, kita kata budak ni kerah tu. Gaya dengan aku dia teriak menangis tu. Nah, kita kata budak ni memang kerah. Orang kata dia senyap. Kan? Tak, dia teriak. Kita kata budak ni memang kerah hati. Tak mahu nak cakap. Kan? Saya teringat tuan-tuan, di antaranya ada satu ulama dia sebut lagu tu lah tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata di antara sebab hati ni, kita baca malam ni, hadis malam ni, Nabi kata orang yang hati kerah ialah orang yang kurang zikir. Ada ulama pula kata antara sebab punca hati manusia ni kerah kenapa? Antara tuan-tuan, salah satunya kerana kita payah nak menangis. Cuba tengok balik tuan-tuan, kita ni mudah nak menangis tu susah tuan-tuan bila dah umur meningkat. Ayah sekalian, malu nak menangis. Kalau menangis orang kata buat bila orang tua tu menangis. Kalau muda tak tahu orang kata tua ni menangis, buku dia kata buku tak boleh menangis. Bukan sebab faktor muda ke faktor umur kita ni tuan-tuan. Tapi kita tanya balik pasal apa dulu kita boleh menangis, mai dah berumur ni, mai dah usia lanjut ni, pasal apa susah menangis. Saya kata tuan-tuan, saya ambil kata-kata ulama, banyak yang ulama kata hati kerah ni pasal apa? Cek balik hati kita. Tahu kita payah nak menangis. Tadi saya sebut tuan-tuan, budak, kata budak ni dia suka menangis. Terutama sekali baby, bayi. Cuba tengok budak-budak bayi yang baru dilahirkan tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang dia keluar tu apa dia buat? Apa dia? Dia teriak. Kan orang Utara kan teriak. Orang Utara tak kata menangis. Teriak menangis. Dia nak susu, dia menangis. Dia lapak, dia menangis. Dia berak, dia menangis. Apa benda pun dia menangis. Dia. Tapi mai dah kita dewasa. Dulu budak ni, ya Allah, siang malam menangis, tak henti menangis, sawan tangis. Orang kata, kan? Lah dah besar, alhamdulillah. Betul, orang kata, makin besar lagi memang tak menangis. Main benda sedih, peristiwa sedih, berlaku benda sedih kan, kita tak rasa. Nah, orang tanya, hang tak sedih kan? Dalam hati. Kan? Tak mau tunjuk, ya ke? Saya kadang-kadang pergi sembahyang jenazah tuan-tuan. Orang semua jadi imam. Kita kata ada anak-anak tak boleh jadi imam. Saya utamakan dulu kalau ada waris, ada anak, dia sudah tak apa Ustaz. Afdal, Ustaz jadi afdal. Tak apa anak. Tak apa Ustaz. Saya kalau pergi saya kisah ni. Dia kan ni. Tengok. Steady ya. Tak apa Ustaz dia. Kita buat tuan-tuan, kita pun faham ni besar kan. Tuan-tuan, ulama kata kalau kita lahir kita banyak nangis tuan-tuan, maknanya daripada situ ada hikmah dia. Ulama pandang apa? Waktu kita lahir tu baby juga menangis. Hikmahnya pada ulama pandang menangis itu satu perkara yang menjadi pendidikan kepada manusia. Nak ajak kita ni, nak tarbiyah kita. Bukan
menangis tak duduk menangis tuan. Tapi maksudnya menangis di sini ialah apa? Menangis mengenangkan dosa kita yang terlalu banyak. Kesalahan, kesilapan kita dengan Allah, kesalahan, kesilapan kita dengan manusia. Tuan-tuan, kalau kita duduk kenang balik tuan, Allah macam mana? Masa tak? Kata banyaknya dosa tuan. Kelemahan kita ni cukup banyak. Saya tak cerita pasal Palestin tuan. Saya duduk di kuliah mana-mana duduk cerita pasal Palestin. Saya kuliah subuh tadi, kuliah duha tadi, semalam, hari depan tuan duduk cerita pasal Palestin. Kita nampak di mana lemahnya kita ke orang kita berbanding saudara kita di Palestin tuan-tuan. Kekuatan mereka, kekuatan dalaman mereka, spiritual mereka, semangat dalaman mereka, iman mereka menjadikan mereka jadi orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang kental, orang yang cekal, orang yang tabah. Kita Allah Ta'ala uji sikit dah kita. Kita teriak tu benda biasa tuan-tuan, mereka pun teriak. Tapi bezanya kita teriak ataupun boleh teriak ke tak? Orang dah lepas ke bumi pak kita pun balik. Dah bergelak kita. Mereka dengan semangat yang terus membara tuan-tuan. Untuk selagi hidup untuk mereka berjuang mempertahankan tanah air bumi Palestin, Masjidil Aqsa. Biasa tuan-tuan kalau kita pandang perhati, ya Allah, saya duduk pandang tuan, saya duduk perhati, saya tengok. Saya memang sangat jauh berbeza dengan kehidupan saudara kita di sana. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Tu saya quote kata-kata ulama tuan-tuan yang kata apa? Kurang ni. Tuan-tuan, ni saya nak share sikit tuan-tuan antaranya kata-kata Tuan Guru Ustaz Haji Siddiq Nur. Tuan Guru Ustaz Haji Siddiq Nur, dia pun kata benda yang sama tuan-tuan. Nak tahu tak kata dia? Hati ni jadi kerah kerana kata dia kerana air mata payah nak nangis. Ni kata hati kita ni. Siapa keras sangat? Saya kata kita cek balik. Yang hari ini kita mudah menangis, senang menangis ke? Atau susah menangis? Kalau susah menangis, itu berarti tanda hati kita dalam keadaan kerah. Tak ada perasaan sedih. Apa yang berlaku di sekeliling kita, yang menimpa saudara Islam kita di mana-mana kan? Sesuatu yang terjadi, yang bila kita tengok, kita lihat tuan-tuan, menyentuh hati kita. Rasa sedih kan? Orang perempuan, kan kata orang perempuan mudah menangis, Ustaz. Dia perempuan, kita lelaki, Ustaz. Kita pasal kerah. Kan pasal satunya mungkinlah juga tuan-tuan pasal jantina. Orang perempuan ni memang hati dia lembut. Jadi orang lelaki ni hati kerah kan? Sungguh kan? Kita jawab kita. Kita nak kena betul ya. Orang perempuan tak payah. Dia pun mudah cepat terasa, touching. Kita orang kata apa? Orang kata orang kata tak relax. Dia lagi nak geram lah, nak lawan. Tu sakan kita. Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur dia kata lagi, sebab apa air mata payah nak menangis? Sebab apa tuan-tuan? Yang kedua kata dia, kerana punca banyaknya dosa. Ni payah nak menangis sebab apa Ustaz? Ada orang dia sampai tanya soalan, saya orang yang payah menangis, siapa? Siapa tanya saya orang? Tapi cerita ulama kata kerana banyaknya dosa. Dosa ni duduk di mana tuan-tuan? Adakah dosa duduk di mata? Adakah dosa duduk di mulut? Adakah dosa duduk di telinga? Dosa ni dia terkumpul dalam hati. Saya dah cerita dalam kuliah sebelum itu. Tempat besaran dosa ni di mana? Hati. Mana Nabi SAW kata apa? Hati ni, kata baby tadi ni Allah Ta'ala cipta dalam keadaan apa? Hati itu bersih, hati itu lembut. Tapi dah lama dah kita guna hati tuan-tuan. Hati ni duduk di bahagian dalam, Allah Ta'ala sorok, Allah Ta'ala sembunyi dia duduk di dalam. Kita pun tak tahu mana tuan-tuan, tak ambil tahu apa. Terbiak dah lama lah. Tu yang hari ni jadi kerah. Hak dosa kita buat, kita tak nampak. Satu hal, dosa kita tak nampak tuan-tuan. Dosa duduk di mana? Terkumpul di mana? Berimpun di mana? Dalam hati. Tu yang kita mengaji kita ni, kita cek tuan-tuan. Kita muhasabah. Kalau tak mengaji, kita tak muhasabah. Tuan-tuan, kenderaan kereta kita tuan-tuan ada problem tuan-tuan, bahagian luar mudah tak mudah tuan-tuan, kita pergi cerita kat pemain ataupun kita suruh
pemencet tuan, dia pencet, dia dapat kesan hal rosak ni bahagian luar. Dia kata apa? Tak apa, tunggu Ustaz. Boleh tunggu lah, boleh. Tak apa, sekali kita buat bagi settle. Tapi kalau melibatkan bahagian dalam ni, enjin ke apa sebagainya, dia kata ni dia kata kena tinggal rumah. Boleh tinggal. Macam nak tinggal ni. Bila nak besar, tengoklah dia kata sehari ke 2 hari ke 3 hari. Oh, payah. Makna katanya hak dalam ni yang susah, hak luar senang. Tu contoh kenderaan. Apa alat elektrik pun sama lah kan. Kalau libat benda dalam ni, panjang cerita sikit. Hati ni Allah pun tinggal. Hak luar ni tuan kita dah lama nak jaga. Kan, muka jerawat sikit ke, panau ke apa, kita susah hati sangat. Kulit hitam ke, badan mula naik, orang kata badan naik lah. Nah, orang kata ke apa, kita mula bertindak cepat. Tapi hak dalam, selama ni kita tahu tak apa tu jadi kat dalam ni, sakit ke, hitam ke, nak jahat ke, busuk ke, tak tahu. Tu punca dia tuan-tuan. Yang kata hari ni ada manusia hati keras, tak mau dengar cakap, detik keras pala, orang bagi pandangan tak mau dengar, kira dia betul. Orang ni semua tak betul. Ada tak manusia ni? Tentang seterusnya, Tuan Guru Syekh Siddiq Ustaz Haji Siddiq Nur, dia kata punca banyak dosa pula kenapa? Kerana kurang ingat kepada mati. Dosa jadi banyak orang, dia suka buat dosa ni. Pasal apa? Pasal terlalu kurang mengingati mati. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pesan kat sahabat, fa'aksirul maut, Nabi katakan. Maka banyakkanlah, perbanyakkanlah ingat mati. Banyak hadis-hadis lain, antara Nabi kata apa? Fa'aksirul, perbanyaklah ingat kamu kepada apa? Sesuatu yang memutuskan kelazatan. Hadhil ladzat, kata Nabi. Apa yang lazat? Bukan lazat tu makan bukan, tapi yang maksud Nabi sesuatu yang memutuskan kelazatan, itu ialah kesenarakan dunia. Seronok tak seronok tentang dunia? Seronok kan? Seronok. Boleh makan, boleh itu, boleh keluarga, boleh kawan, boleh jalan, boleh macam-macam. Seronok. Mati sebentar butuh semua ni habis. Urusan dunia ni tak boleh buat lah. Yang tu yang Nabi suruh kita ingat, lebih daripada ingat seronok dunia. Saya pernah cerita tentang sebelum ni, yang Nabi masuk dalam masjid, Nabi tegur sahabat yang duduk gelak dalam masjid, duduk seronok. Nabi kata, kamu banyak gelak, kalau kamu tahu mati itu lebih sakit, teruknya nak mati ni, kamu bukan banyak bergelak, tapi kamu banyak nangis. Kita diam sahabat ni. Orang kalau banyak menyembah dalam masjid, gelak entah sebut lagu tu. Insaf pun kan, insaf dalam senyap. Dah semua kita nak ajak kan, bukan kita pergi tegur Tuhan. Tak kita abang sebut je Nabi sebut, kalaulah petang mati itu lagi teruk, nak dahsyat kematian, apa tak banyak sembah dalam masjid, tak gelak ni, tu tak apa. Nah, itu cara kita nak dakwah. Kalau kita biar duduk menyembah dalam majlis ilmu semua. Tentang lagi Syekh Ustaz Haji Siddiq Nur, dia kata apa? Korang ingat mati. Seronok, pasal terlalu banyak seronok. Tu yang korang ingat mati. Tuan-tuan tengok tak baru ni berlaku tuan-tuan, konsert Coldplay yang dianjurkan di Kuala Lumpur di stadium tuan-tuan. Penuh manusia. Mana lagi ramai? Kuliah maghrib kampung besar, konsert Coldplay. Nah, tak ada orang nak dengar kuliah ustaz, bosan. Dia dengar Coldplay lagi semua. Tuan, ni ustaz-ustaz yang nampak ni. Kerja dakwah bukan makin kurang tuan-tuan. Kerja dakwah makin banyak. Bila melihat konsert, hiburan, perkara maksiat ni lebih mendapat sambutan daripada program keagamaan. Ya. Ni ulama pendakwah fikir tu lah, kita nak buat siang malam. Saya tuan, ni baju ni nak pakai ni pada pagi tadi ni, tak sedih ni, busuk.
Pada kuliah subuh bangun 4:30 pagi sampai keluar, tak ada orang. Lepas tu hujung minggu rehat tu yang cepat sakit tu, ustaz ni cepat mati. Tak ada rehat, nak kerja, pergi main. Makan tak makan nasi rumah kan, singgah makan nuri, di luar tadi. Orang perempuan balik muka tak puas hati gitu. Balik sat, keluar pula. Sungguh tuan makan pun. Had malam ni lupa. Ya tuan. Kita tengok kan apa yang berlaku hari ini dalam keadaan saudara kita di Palestin sedang dizalimi. Kita boleh terkinja-kinja tentang buat masuk hati pada doa buat kursus. Macam tak ada satu orang kata apa, bukan tak simpati ya. Tapi patut dalam keadaan macam ni tangguh dulu. Nak buat pun lain kali lah. Kemudian lah, bukan saya bagi buat tuan. Sebenarnya konsert ini perkara maksiat tuan. Dia termasuk dalam musibah. Saya sebut dalam kuliah sehari dua musibah. Musibah kita tuan jangan dipandang tentang banjir, tentang tsunami, ribut terbang apa nama bumbung rumah. Musibah. Konsert tu pun musibah. Musibah tak manusia, tak ada apa pun. Sampai orang berdoa kan, semoga turun hujan. Tiba-tiba tak turun hujan. Geng-geng habis konsert kata apa? Tengok Allah Ta'ala merahmati kami. Habis konsert tak ada benda turun kan. Apa ni yang lebih-lebih berdoa bukan kat kami. Betul tak kan? Tak laku lah fatwa mufti. Mufti wilayah, mufti Pahang kata awak habis konsert, mayang musafir, mayang qasar jamak tak sah. Tak, dia kata tak habis kami nak pilih duit kami, hak kami yang tak habis. Orang Melayu lagi ramai ke, orang Islam lagi ramai ke, orang bukan Islam lagi ramai ke? Majoriti besar orang Melayu kita. Tak laku lah kata-kata mufti. Mufti wilayah kata jangan. Tapi pukul berapa pagi sebelum subuh dah terpacak lah tuan bazar. Tunggulah, beli tiket mahal tuan. Nak masuk berhujan pakai payung, tunggu tidur. Tapi untuk susah sikit naik kuliah tak. Itulah tandanya tuan. Nah, Allahu Akbar tuan. Lagi panjang angan-angan. Sebab apa yang kata kurang ingat mati? Ustaz Siddiq Nur kata kerana manusia ini banyak angan-angan, panjang angan-angan. Tulul umur. Minta dipanjangkan umur lagi sebab nak buat macam, nak buat ini, nak buat itu, nak buat sekian. Sedangkan kematian sangat dekat dengan kita. Mungkin tengah malam lagi ajal itu akan sampai pada kita. Tapi kita dia tak tahu. Kita plan lah esok ni hari Isnin aku nak pergi bebak tanah. Ada orang nak jual tanah, nak beli. Padahal esok ni dia nak masuk tanah. Tuan, kita ada tanah tuan. Esok kita mati, kita simpan ke bumi jasad kita di tanah kita ke kita simpan di tanah orang? Tanah wakaf, saya tanah orang wakaf. Siap kita pergi minta ni, saya nak ke bumi arwah pak saya meninggal ni, boleh tak Pak Cik? Ada surat, orang tengok surat, ada surat mati. Surat tu ada. Bawa boleh. Bawa masuk ada kata tanah apa tadi? Tanah. Tanah kita banyak mana pun tak dipot. Dah sekali belakang masjid tu tempat kita. Tu dia banyak dengan kita tuan, cita-cita kita, impian kita. Betul kata Ustaz Siddiq Nur. Lagi dia kata bila panjang angan-angan ni bermaksud apa? Kerana cintakan dunia, hubbud dunia. Orang cinta dunia ni angan-angannya sangat banyak, nak itu, nak ini, nak berbagai-bagai. Dan dia kata yang terakhir, cinta dunia itu adalah ibu dan kepala kepada segala kejahatan hati. Hati ini jadi jahat, kepala dia siapa dia? Ketua dia apa dia? Ialah cinta dunia. Bila pokok dia cinta dunia tuan, dia akan berputih macam-macam yang lain. Aku nak ni, aku nak buat ni, aku nak ni. Kalau boleh tak ada. Jadi panjanglah tuan. Panjang cerita nak hidup. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Sebagai akhirnya masa yang ada ni tuan, saya nak baca sekali harum saja keterangan hadis daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kata beliau, ketandusan jiwa pada hari ini adalah suatu penyakit yang sangat ketara sekali di tengah-tengah masyarakat itu. Syekh Fahmi Zamzam ni meninggal tuan, wafat dah tahun lepas.
Tapi dia untuk melihat tu kan dia tulis realiti kenyataan yang berlaku dunia hari ini, manusia hari ini. Dia kata apa? Jiwa manusia hari ini tandus. Maksud tandus apa dia? Kosong, kering. Yang ada ialah penyakit yang sangat ketara. Penyakit-penyakit hati ini yang banyak dalam hati manusia. Bergaduh, cemburu, hasad, suuzon, sangka buruk yang berbagai-bagai. Nak ajak main bersatu padu, bergotong royong, apa lagi kan, tolong menolong dan sebagainya. Nak agak susah kita nak menyatu padu kan. Itu kan kesukaran. Banyak orang yang bersusah hati, dia kata, gelisah dan tidak merasakan ketenangan fikiran dalam kehidupan walaupun ia telah memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden pada hari ini. Bahkan ratusan ribu ringgit, ratusan ribu wang telah dimilikinya, namun kepuasan hidup masih belum lagi dapat dirasai. Berarti dunia ini, apa saja yang ada dalam dunia ini tidak boleh memberi ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Yang boleh memberi kebahagiaan, ketenangan ialah Allah. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran. Dia kata sendiri dalam Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan ingat dia hati dia tenang. Ingat ke duit, ingat ke harta, ingat ke isteri, tak tenang. Ingat bini tenang, tak tenang, takut bini tak balik lagi ni. Bini kata, "Hai, dah mak tu masih lagi nak kena soal." Tak tenang betul. Ingat Allah yang menjadi hati ni tenang. Bukan saya kata Allah Ta'ala. Ini semua disebabkan dari hati yang keras, jiwa yang tandus dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut ke Allah. Rupa-rupanya ada tu kan. Hak kata korang menangis ini termasuk dalam perkara yang dikatakan hati jadi keras. Korang menangis kerana takutkan Allah. Kalau korang menangis mana kata tak takut ke Allah lah kot. Korang lagi lah, bukan tak takut langsung. Korang lagi kata takut ke Allah ni, korang lagi. Kemudian kerah hati dia kata pula adalah dari kerana banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah, yang tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Oleh itu bagi orang yang beriman, hendaklah dia selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah ataupun bercakap perkara-perkara yang ada hubungannya dengan maslahat agama ataupun kepentingan agama. Ada kena mengenal hal perkara dengan agama yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaan, atau paling kurang bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah. Wasilah itu apa maksudnya? Jambatan ataupun penyambung, ataupun dikata apa? Alat yang dapat membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amalan kebaikan pada hari kiamat nanti. Atau kalau tidak mampu juga berbuat demikian, maka hendaklah dia berdiam diri saja, jangan banyak bercakap. Saya sebut tadi hadis Nabi kata tak ada keperluan senyap. Tutup dulu. Itu lebih baik daripada bercakap. Kenyataan yang selalu ternampak di hadapan mata kita ialah wujudnya orang-orang yang banyak membuang waktu bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah. Bahkan ada yang berani bercakap perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum syarak dan berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan kefasikan, yakni jatuh fasik. Dan terkadang boleh menyebabkan pula, na'udzubillah, dia kata jatuh kufur, murtad, terkeluar daripada agama dalam keadaan tidak sedar. Bang takut juga tengok baru ni petition, dia file beberapa enactment syariah negeri Kelantan. Siapa dia? Seorang peguam orang Melayu Islam, Nick Elin, orang Kelantan tu. Ingatkan orang Islam yang file petition tu. Kalau berjaya kes ni, dia bawa ke mahkamah kan. Kalau berjaya kes ni, dia akan dikeluarkan. Dia kata apa? Kanun syariah negeri Kelantan. Ada lebih kurang 20, tak salah dia kata 20. Yang ni dia kata macam tak ada ni lah. Tak apa lah, perlu sangat buang. Bawa ke mahkamah tu. Kalau jaya, habis. Sedangkan hak syariah, enactment kanun syariah dalam negara kita ni masih lemah kan. Itu yang ada usaha nak perkuatkan 355.
Hak tu pun tak kira. Hak yang ada ni pula nak pergi buat. Hak tu di Kelantan dia kuasa agama ni terletak di negeri masing-masing. Pulau Pinang dia ada enakmen syariah yang tersendiri. Kedah, Penang, Perlis, dia tak sama. Setiap negeri tu ada yang sama, ada yang berbeza. Penang apa dia contoh dia punya acak-acak dia. Dia tak sama. Itu baru permulaan. Kalau berjaya tuan-tuan, kita tak tahu ke depan kau ada usaha lagi. Negeri lain pula ikut kan. Peguam lain pula tu kita lawan. Kita buang enakmen syariah yang tidak bersesuaian. Nah, kita kekal mana betul-betul dah. Hal lain tu kita buang. Betul jangan kacau. Ada orang yang kita kekalkan. Bukan tak kekalkan, kita kuatkan. Kuat kosakan yang lebih lagi. Kan? 355 kata sebatan, penjara, apa semua kan. Bagi lebih sikit. Sebagai pengajaran kepada orang yang buat kesalahan syariah. Jenayah syariah. Hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat orang lain. Kalau ditegur, ia selalu angkuh dan menunjukkan rasa besar diri. Pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Hati yang keras sentiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan dan berasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran dan sangat malas untuk melaksanakan segala jenis ibadat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kalau masuk waktu sembahyang, ia berasa terbeban dengan ibadah sembahyang itu. Bukan merasa beruntung kerana berkesempatan untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan kalau sudah sembahyang pun, maka kadang-kadang badannya sahaja yang sembahyang, sedangkan hatinya pergi merayap ke sana dan kemari. Mayang tapi hati keling. Tetapi kalau mau melihat suatu pertunjukan yang dilalaikan, itu kita sentuh konsert dia tu. Dia kata, kalau mau melihat suatu pertunjukan, persembahan, konsert atau apa-apa yang melalaikan daripada mengerti Allah, hatinya selalu terpanggil ke sana. Orang kata malam ni ada bola, tiket lagu ni 100 semua, 300. Tak apa, dia kata aku minat gelak bola sepak. Nah, pergi tengok jalanan lagi syok, tengok dalam TV tak puas. Dia sanggup labuk. Nah, main meji ni free tak mau main. Kan start cah dia. Siapa yang main RM10. Nah, tak main RM10 pun. Disanggup bersusah payah untuk sampai di sana dan merasa ringan walaupun ia terpaksa mengorbankan apa jua yang diperlukan asal sahaja maksud di hati tercapai. Wallahu a'lam. Panjang lah malam ni tuan-tuan, minta maaf lah ambil masa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincang sedikit uraian daripada saya, dan ditambah pula lagi keterangan yang tadi kita baca dalam kitab ni, menambahkan lagi kefahaman kita insya-Allah terhadap hadis yang kita baca malam ni, iaitu tentang kenapa hati menjadi keras. InsyaAllah tuan-tuan, masing-masinglah kita hari ni kita cakap malam ni hanya untuk sampaian saja. Kita yang main, kita dengar, kita dapat balik pakai muhasabah. Tanya balik diri kita ni, hatiku lagu mana. Okay? Baik, sekadar itu dahulu. Semoga kemaafan jika terkesal bahasa terhadap kata tersalah bicara tuan-tuan. Yang baik semua datang pada Allah. Hak yang tak baik itu kita sandarkan daripada kelemahan dan kekurangan kita sebagai hamba Allah. Hakikatnya kedua-dua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan bulan depan kita jumpa pula untuk kita teruskan dengan pembacaan hadis yang berikutnya. Dan sekadar itu dahulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna bit-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل.